Suara clear tak suara? Tak komen Khairul Anwar. Suara dengar jelas tak? Tak komen tengok suara dengar okey tak? Clear tak? Jelas. Okey, alhamdulillah. Titi serong lain clear. Alhamdulillah. Terima kasih. Minta share lah. Boleh tekan button share, insya-Allah mudah-mudahan ramai lagi yang dapat ilmu ni. Kita nak berkongsi pada malam ni. Kita akan tengok tajuk gangguan di dalam rumah, gangguan di dalam kediaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada di rumah ataupun di luar tempat kerja ke, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada kita kerana kita mendengar ataupun saya berkongsi dengan tuan-tuan satu ilmu yang mana sangat-sangat jelas, dan ilmu ini akan memberi manfaat kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatat kebaikan dan akan diperhitungkan di Yaumal Mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak tengok pada malam ni satu tajuk yang mana gangguan di sekitar kediaman kita. Kita nak cek sama ada betul ataupun tak betul di kediaman kita ni ada gangguan, sama ada secara jelas ataupun tidak jelas. Baik, jadi sebelum saya nak masuk beberapa lah, banyak juga, bukan beberapa lah, banyak gangguan-gangguan di sekitar kediaman. Maka terlebih dahulu saya nak share dengan tuan-tuan lah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kediaman ni. Di antaranya Nabi sebut, tutuplah makan dan minum kamu pada waktu malam walaupun dengan sebatang lidi. Jadi Nabi menyuruh kita tutup makanan kita dan juga minuman sekiranya dia terdedah walaupun dengan sebatang lidi. Kalau kata ayat kosong tu tuan-tuan, tak ada sangat nak tudung, letaklah sebatang lidi, atas syarat kita menutup. Sebab apa kita kena buat macam tu? Sebab apabila kita tinggal makanan terbuka, maka ada jin-jin yang akan makan. Sebab tu makanan cepat basi dalam rumah kita, tuan-tuan. Kalau tekat sat-sat tu tak apalah, tinggal sat nak pergi tengok handphone kan, orang hantar WhatsApp tak apa. Tapi kalau kita tinggal lebih lah, lama lah tuan-tuan,
setengah jam, berjam-jam, maka kita kena tutup. Ini suruhan daripada Nabi SAW. Kata Imam An-Nawawi, para ulama menyebut beberapa faedah dari perintah menutup makanan dan minuman, iaitu menjaganya makanan dan minuman dari syaitan, kerana syaitan tidak dapat menyingkap penutup makanan dan minum sekalipun hanya dengan sebatang lidi. Setan itu dia tak boleh makan, tuan-tuan, ataupun dia tak boleh minum air kita yang kita tutup walaupun dengan sebatang lidi. Menjaga makanan dan minuman dari terkena najis dan kotoran, menjaga dari dimasuki berbagai serangga dan binatang melata. Itulah sebab Nabi suruh kita tutup makanan. Saya kita masuk tanda-tanda gangguan di rumah. Kemudian tutup pintu rumah ketika senja. Dalam hadis lainnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari telah senja, laranglah anak-anak keluar rumah, kerana ketika itu syaitan berkeliaran. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok orang dulu-dulu, zaman-zaman mak kita, zaman-zaman tok kita, zaman-zaman nenek kita, moyang kita ni, dia pun cukup marah kalau kata maghrib ni budak-budak duduk dekat luar. Budak-budak duduk dekat luar, duduk main waktu maghrib. Kita pun katalah, tak apalah, waktu maghrib sekali azan kami baliklah. Kita pun katalah dekat tok kita ke, dekat mak kita ke. Sedangkan orang tua-tua dulu-dulu ni, mereka tahu, mereka mengaji, mereka tahu bahawasanya Nabi melarang bila maghrib saja duk main di luar, duk berkeliaran. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab waktu itulah waktu jin dan iblis paling aktif. Nak dekat-dekat maghrib tu. Sebab tu kita digalakkan 10 minit, 15 minit sebelum azan ni tak mau duduk luar rumah dah. Kena tutup pintu. Nabi suruh, bukan saya suruh, tuan-tuan. Dan selepas maghrib pun tunggu sat dalam rumah 15 minit, barulah kita keluar nak pergi pasar malam ke dan sebagainya. Kerana ada larangan daripada Rasulullah. Dan apabila sudah masuk sebahagian waktu malam, maka biarkanlah mereka. Tutuplah pintu dan sebut nama Allah, kerana syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dengan menyebut nama Allah. Nak tutup pintu, nak tutup tingkap, kena sebut nama Allah. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu, tuan-tuan. Itu pesan Nabi tu. Walaupun ilmu ni kecil, tuan-tuan, tapi kita tak buat. Ada orang kata, ustaz, kami tak maulah dengar benda-benda yang kecil-kecil macam ni. Kami nak benda-benda yang besar, benda-benda yang tajuk-tajuk yang hebat, tajuk-tajuk sakaratul maut, tajuk-tajuk malaikat, kan, tajuk aras yang tinggi-tinggi. Setakat tajuk-tajuk macam tutup pintu, baca bismillah ni kami tak maulah, ustaz. Tajuk dia, orang kata apa, kalau orang terang kata doa cetong, kan, tak tahu mana pun. Tapi hak yang tak tahu mana ni lah manfaat dia besar, dan kita tak buat langsung benda yang kecil, tuan-tuan. Baik, jadi tutup pintu, tutup tingkap dengan baca basmalah. Maka Nabi kata setan tak boleh masuk dalam rumah. Sebab tu rumah banyak setan sangat, tuan-tuan, kan. Pasal apa? Pasal kita tak baca, kita tak sebut nama Allah. Baik, tutup semua pintu-pintu tingkap kalian dengan menyebut nama Allah, dan tutuplah bejana kalian dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya, dan padamlah lampu kalian ketika hendak tidur. Hadis Bukhari, Muslim. Maka Nabi suruh juga bila kita tidur, tutup lampu. Kan ada kita baca macam sign duk cerita, kan. Tidur ni kena tutup lampu. Kalau tak tutup, ada sekian-sekian dia punya masalah dia. Rupanya Nabi pun suruh tutup pintu, tutup lampu bila kita tidur. Tuan-tuan, jelas. Kemudian ketika masuk tandas, pun Nabi suruh kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Apabila Nabi ingin memasuki tandas, baginda bersabda, ya Allah, aku melindungi kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Hadis Bukhari. Masuk tandas, baca doa. Sebab dalam tandas banyak jin. Saya kita masuk kita masuk senarai gangguan yang ada dalam rumah. Yang ni saya nak bagi hadis dulu, nak bagi ringan-ringan dulu, mukadimah, saya baru kita masuk. Kemudian keluar tandas pun samalah. Alhamdulillahillazi azhaba anil azza wa afani. Kan, sama. Yang kelima pun ketika bersetubuh, bagi suami dan isteri, ketika bersetubuh pun bahaya juga kalau kita tak baca doa. Nanti setan tu dia akan mencampuri suami dan isteri ketika bersetubuh. Doa pun ada juga, ustaz, nak bersetubuh ada. Jadi kena hafal lah, tuan-tuan, kan. Tak apa. Sebelum nak tidur tu baca dekat handphone, kan. Suami baca, isteri baca. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca itu dulu. Baik. Kemudian nak habis dah, tuan-tuan. Saya baru kita masuk Kemudian yang terakhir selepas angkat nikah dan malam pertama.
Nabi suruh juga kita baca doa. Kan, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang telah engkau selubungi ke atasnya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang telah engkau selubungi ke atasnya. Kadang lepas orang akad nikah kan, dia letak tangan atas kepala tu, dia baca doa tu. Rupanya Nabi dia suruh bukan adat Melayu. Kena faham, kahwin adat Melayu macam mana, kahwin Islam macam mana. Adat Melayu tak boleh buat ke ustaz bila akad nikah. Kahwin boleh, tak ada masalah, tapi janganlah adat tu bercanggah dengan syarak. Selagi mana tidak bercanggah, buatlah tuan-tuan. Baik, kita nak masuk tajuk-tajuk gangguan yang ada di dalam rumah. Kita nak tengok tuan-tuan, kalaulah saya sebut ni ada termasuk gangguan ni ada di kediaman tuan-tuan, maka tuan-tuan kena berubatlah. Berubat nak buat macam mana ustaz? Tuan-tuan buatlah sendiri. Kan? Kalau tak boleh, tuan-tuan carilah mana-mana perawat Islam yang sahih, bukan tok bomo. Kan? Kita masalah kita tuan-tuan, sakit pertama sekali kita cari siapa? Kita cari tok bomo, salah. Sakit pertama sekali kita nak cari apa? Kita kena pergi cari doktor dulu. Lepas kita cari doktor, doktor boleh buat, bagi doktor buat. Kalau doktor tak boleh buat, baru kita cari perawat Islam. Tok bomo jangan duk pergi jumpa. Kan? Berapa ramai hari ni tuan-tuan dia jumpa tok bomo habis ribu-ribu. Tok bomo ni tak boleh, tok bomo ni tak boleh. Habis beribu-ribu, jual habis motor, jual habis sekian-sekian. Tok bomo kata ni, budak ni kalau hang bagi dia pergi sekolah, dia ada gangguan macam-macam. Dia nanti ada hantu raya tunggu dia depan kelas. Maka jangan bagi dia pergi sekolah. Maka budak tu sampai umur 25 tak pergi sekolah tuan-tuan. Bodoh habislah, ya Allah. Tok bomo ni penipu kita. Yang ada tuan-tuan, tak usah pergi sekolah. Kan, duduk di rumah. Nanya tak kena nanya tuan-tuan, merepek-repek kan. Pasal tok bomo ni dia ramai daripada perawat Islam. Tu masalah dia. Orang nak jadi tok bomo ni tuan-tuan, ramai dekat Malaysia ni. Perawat Islam berapa orang ya? Pasal dia tak minat dengan perawat Islam. Betul tak tuan-tuan? Tajuk yang kita buat live ataupun ustaz-ustaz lain yang buat kuliah online ni, dia bubuhlah tajuk mencari keredaan Allah. Berapa orang saja tengok? Kan? Tanda-tanda kiamat. Berapa orang yang tengok? Kuliah rawatan Islam. Petua untuk menyihatkan tubuh badan. Cara makan Nabi. Adalah berapa orang tengok? Orang tak minat tuan-tuan. Orang Malaysia ni dia minat apa? Bubuh tajuk ni. Cara nak jadi kaya. Ramai 60,000 tengok. Cara nak jadi jutawan. Cara nak kaya secara pantas. Semua orang akan tengok. Pasal apa? Pasal dia kira nak kaya. Dia nak kaya. Duit banyak dah. Dia nak kaya lagi. Kalau yang mana Islam suruh tahu, tak maulah, tak apalah benda ni kan. Bila tengok ada tajuk tips membaca Al-Quran, tak apalah, tak baca Quran pun tak apa. Allah Ta'ala faham kan. Masih mati esok lalah masuk syurga juga. Itu masalah kita tuan-tuan. Baik. Jadi jangan pergi jumpa dengan tok bomo. Nampak merepek, tak usah pergi jumpa. Pergi jumpa dengan doktor dulu. Doktor tak boleh selesai, baru pergi jumpa dengan perawat Islam. Nak cari mana perawat Islam? Ada di sekitar kita, ada perawat Islam. Tapi kena pastikan dia betul adalah perawat Islam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kepiah dengan jubah boleh beli. Kepiah ni boleh beli, jubah pun boleh beli. Jadi semua orang boleh jadi perawat Islam. Semua orang boleh jadi ustaz. Jadi kena berhati-hati. Kena tengok betul-betul. Kalau dia betul boleh mengamalkan agama dengan baik, semayang cukup dan sebagainya, maka kita rawat kan. Baik tak baik itu bukan kerja perawat, bukan kerja doktor. Baik dengan tak baik ini kerja Allah Ta'ala. Allah nak bagi baik, Allah bagi baik. Allah tak mau bagi baik, Allah tangguh sementara. Jangan putus asa. Orang sakit putus asa, dia akan sakit selamanya tuan-tuan. Jangan berputus asa. Dia makan ubat kecil manis, dia makan ubat darah tinggi dan sebagainya 15 tahun. Kan makan 15 tahun, darah tinggi, kencing manis, apa lagi kau penyakit mak nenek tuan-tuan. 15 tahun. Lalu dia jumpa orang kata, bagus ustaz ni, bagus, dia boleh buat rawatan. InsyaAllah mari kita pergi tengok. Kan, kita pergi try tengok ustaz ni, dia boleh buat rawatan Islam. Kita pun pergi. Ustaz ni pun baca ayat Quran, baca doa, ustaz ni pun bagilah madu dan sebagainya. Balik kita makan 3 hari, tak baik kita maki. Ustaz tu apa celaka, ustaz anak haram betul. Aku pi bayar sampai 2-300, dia bagi madu apa semua tak baik-baik pun celaka betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang 15 tahun hang makan ubat tak baik tu, hang tak maki siapa pun. Kena faham elok. Doktor pun tak boleh bagi baik, perawat Islam pun tak boleh bagi baik. Yang boleh bagi baik adalah Allah. Macam mana nak bagi cepat Allah Ta'ala bagi baik ni? Banyakkan baca Quran. Itu ya. Saya tak mau komen lebih, nanti tajuk lain tu. Kena banyak baca Quran. InsyaAllah mesti baik penyakit kita akan baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk yang pertama berikut adalah gangguan-gangguan yang ada di dalam rumah kita. Ada benda ni tuan-tuan, kita kena rawat.
Tuan-tuan, berikut adalah antara simptom-simptom yang menunjukkan adanya gangguan jin dan syaitan, angkara sihir, saka atau lintasan di rumah atau premis perniagaan, kedai, pejabat dan lain-lain. Baik. Gangguan di rumah ni tuan-tuan, dia ada 3. Ataupun gangguan di premis perniagaan ataupun di mana-mana tempat, dia ada 3 benda gangguan. Kita kena cam dia. Kita kena, orang panggil bukan cam, kita kena, orang Penang panggil cam lah. Saya menyodok pula. Kita kena kenal lah. Kena kenal dia. Yang pertama, gangguan tu angkara sihir, angkara jin iblis. Gangguan lah rumah kita tu kerana sihir tuan-tuan, kerana ada orang dengki dan sebagainya. Yang kedua, kerana saka. Bukan orang dengki pun, kerana saka tok nenek dia bela dulu, maka ada gangguan di dalam rumah. Kena beza. Kemudian yang ketiga adalah lintasan. Lintasan ni apa? Kadang-kadang jin tu dia nak pergi rumah sebelah, dia lintas ke rumah kita. Kita pun nampak bayang-bayang hitam. Bayang-bayang hitam lalu depan rumah kita kan. Adakah bayang-bayang hitam tu gangguan rumah kita? Dia lintas saja pergi rumah jiran. Jadi 3 ni kena beza tuan-tuan. Kita nak pergi rawat, kita kena cek. Dia gangguan sebab sihir ke? Gangguan sebab saka ke? Gangguan sebab lintasan. Baik. Yang pertama tuan-tuan, gangguan yang ada dalam rumah. Kalau ada, kita kena buang dia. Saya abang last sekali, macam mana kita nak hindar dia kalau dan, insya-Allah tuan-tuan. Yang pertama sekali, gangguan yang ada di dalam rumah adalah bau wangian, bau kemenyan, bau busuk, hanyir, hangit dan tidak diketahui puncanya. Maksudnya tuan-tuan, bau-bauan yang terdapat di dalam rumah kita yang kita tak tahu punca mai daripada mana adalah salah satu tanda ada gangguan di dalam rumah kita. Bau wangi pun tak boleh ke Ustaz? Bau wangi pun masalah juga tuan-tuan. Bukankah bau wangi ni sunnah? Betul. Tapi kita tak tahu wangian ni dia mai kok mana. Tak tahu dia mai kok mana. Bau 2-3 hari tak apalah tuan-tuan. Ni bau sebulan, bau wangi tak tahu mai kok mana. Barangkali ada gangguan di dalam rumah kita. Kenapa ada gangguan Ustaz? Macam-macam. Macam-macam sebab. Kadang-kadang anak bawa balik, kadang-kadang suami bawa balik, kadang-kadang isteri bawa balik. Bawa balik secara tidak sengaja. Benda tu ikut naik kereta balik kerja, masuk dalam rumah, maka ada gangguan di dalam rumah kita. Kan? Kemudian bau kemenyan. Duduk dalam rumah bau kemenyan. Bau kemenyan ni dia seram lah sikit kan. Dia pun seram. Bau kemenyan ni pelik ni kan. Pergi cek-cek, India sebelah rumah tengah semayang. Tak apalah. Kan? Tapi kalau jiran-jiran taman dia orang Melayu, tiba-tiba bau kemenyan, agak pelik di situ tuan-tuan. Kemudian bau busuk. Bau busuk ni kena cek lah. Sama ada main daripada tong sampah dan sebagainya. Tapi kalau tak ada, bahaya. Bau hanyir dan juga bau hangit. Baik, itu kena jaga tuan-tuan. Kalau ada benda dalam rumah kita, maksudnya adalah benda yang tak kena dalam rumah kita. Yang kedua, tuan-tuan kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tulis, nanti saya akan jawab. Yang kedua, bayi kerap menangis bila berada di dalam rumah ataupun premis perniagaan. Budak-budak ni dia kerap menangis di dalam rumah tuan-tuan. Masuk dalam rumah dia menangis. Pi rumah maklong dia menangis. Pi rumah nu dia menangis. Habis tu kalau dia pi 10 rumah Ustaz, 10 rumah dia menangis. Takkan 10 rumah ada jin. Kena tengok juga budak ni menangis atas sebab apa. Kadang-kadang memang passion dia suka menangis. Budak-budak ni dia memang suka menangis. Yang tu bukan masalah jin, tu masalah dia suka menangis. Kan? Yang jadi masalah ni, rumah maklong tu, budak ni pi pun teriak, budak ujung nu pi pun teriak, budak kampung sebelah pi pun teriak, semua orang pi, budak-budak pi mesti teriak dalam rumah. Itu adalah bermasalah dalam rumah tu tuan-tuan. Ustaz biar pi lah rumah orang masalah. Tu rumah orang ni, rumah kita ni Ustaz. Rumah kita, kalau siapa yang ada anak kecil, budak tu dia menangis. Menangis lagu mana? Nak tahu budak tu menangis ada gangguan dalam rumah, dia menangis pejam mata. Budak tu dia pejam mata, dia menangis. Dia menangis. Dia menangis. Tapi dia sedang pejam mata. Maka itu adalah gangguan ada di dalam rumah kita. Kalau dia menangis buka mata, mungkin dia lapak susu tuan-tuan. Bagilah dia minum susu, bagi cukup, bagi dia makan, bagi dia lena. Jin yang ada dalam rumah kita, nama dia apa? Nama dia Ummu Sibian. Macam nama orang Ustaz tu. Mana nak tahu orang buh nama jin kan? Jin tu dia masuk ke rumah kita, bukan rumah kita, rumah tuan-tuan. Rumah saya dia tak masuk. Kan? Rumah kita buat bagi tak masuk. Dia masuk ke rumah kita, jin tu ketika waktu azan maghrib dia masuk, dia duduk di mana? Dia duduk di shilling. Dia akan jadi macam Spiderman, dia akan lekat dekat shilling. Maka budak tu bila dia tengok shilling, dia menangis, mata dia biru bawah ni, sambil pejam mata dia riak, dia riak. Ada ulama kata budak yang
budak yang boleh nampak jin ni adalah budak yang dia belum memayis. Dia tak boleh membezakan kopi dengan susu. Ketika tu dia nampak. Bila dia boleh membezakan kopi dengan susu, maka dia dah tak nampak jin. Ada ulama berbincang, budak yang boleh nampak jin ni budak yang sebelum akhir baligh. Ada ulama bincang lagi, budak ni adalah budak di bawah 7 tahun. Jadi macam-macam pendapat lah. Yang pastinya budak-budak dia boleh nampak, tuan-tuan. Siapa yang boleh nampak jin? Yang pertama, budak kecil dia boleh nampak jin. Yang kedua, siapa yang boleh nampak jin? Orang yang terlalu sakit. Bila dia sangat-sangat sakit dah, dia tak boleh tahan dah, tuan-tuan. Dia sangat-sangat stres, maka Allah Ta'ala bukakan hijab dia, dia boleh nampak benda-benda yang macam tu. Siapa lagi yang boleh nampak jin? Orang yang sangat alim. Orang yang sangat-sangat alim, tak buat dosa besar, tak buat dosa kecil, sembahyang jemaah tak tinggal, puasa sunat. Bagus sangat, tuan-tuan. Dia Allah Ta'ala bukakan hijab dia, dia boleh nampak. Dan orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saja-saja tuan-tuan pergi mengaku boleh tengok jin, merepek. Jin, tuan-tuan, jin lah tu. Baik. Maka nak buat apa bila baby menangis dalam rumah kita, tuan-tuan? Baby ni dia menangis. Kita nak buat lagu mana? Tuan-tuan ada anak-anak kecil, saya pun ada anak kecil di rumah. Bila pertama sekali budak anak kita ni bila dia menangis, tuan-tuan, kita tengok kan dia pejam mata ke tidak. Kalau dia pejam mata, ada gangguan yang duduk di dalam rumah kita, dia masuk. Nak buat lagu mana? Kita kalih sat budak tu, bagi dia tengok ke bawah ni. Kan kita pegang budak, kan kita pegang macam tu, maka kita kalih muka ni tengok di bawah sat. Jadi belakang dia ni sekali dengan pungkuk dia tu menghala kepada kita lah. Kita urut daripada leher sampai ke kaki, baca ayat kursi, kemudian kita buang penyakit tu. Pegang dekat leher dia, baca ayat kursi, kemudian kita buang. Kemudian tuan-tuan boleh amalkan baca surah Yunus ayat 81, ayat 82 ketika anak menangis. Tuan-tuan baca surah tu, tuan-tuan pegang di kepala, usap di kepala dia. Kan di mata dia tuan-tuan boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kuih sikit kat mata dia. Lebih kurang macam ni lah, tuan-tuan, macam tu. Ambil, buang. Ataupun belah ni ambil, tuan-tuan boleh buang. Tuan-tuan lah. Tu antara petua-petua bila bayi menangis. Tak jadi juga ustaz, dia menangis juga. Tuan-tuan tukar nama dia, bubuhlah nama Ahmad Al-Bab. Baik. Yang ketiga, gangguan dalam rumah kita, tuan-tuan. Benda bergerak berubah tempat dengan sendiri. Duduk tengok-tengok TV, perabot bergerak kat dapur. Kan, meja makan menghala kepada utara, tengah tengok movie, bunyi meja makan. Kita pergi tengok-tengok, meja makan ni berubah ke arah selatan pula. Dengan secara langsung. Kan, kita duduk tengok TV, dekat-dekat dengan dapur tu dia. Itu ada gangguan. Kan, saya dulu ada buat satu kuliah dekat Kepala Batas. Masih kuliah lagi di tempat tu. Makcik ni, tuan-tuan, rumah dia. Dia, sebelum dia pergi dengar kuliah saya, biasalah, orang tua-tua kan pakai baju apa semua. Bila dia balik daripada kuliah sembahyang isyak, tuan-tuan, almari dia terkalih, pintu dia kot dinding. Almari buka pintu, almari yang duk buka tu terkalih. Tuan. Yang tu tak ada orang ubah. Pasal rumah dia tak ada siapa yang duduk melainkan dia saja. Anak-anak semua duduk jauh-jauh. Anak-anak tinggal. Pasal apa? Pasal anak-anak pandai semua, kan? Semua pandai. Jadi bila pandai, jauh lah sikit pada mak ayah, kan? Mak ayah kena tanggung lah risiko tu bila anak terlalu pandai. Baik. Jadi tuan-tuan kena cakna, perabot berubah dengan sendiri. Kalau setakat berubah sikit-sikit ni, mungkin anak kita ubah kot, mungkin suami kita ubah, mungkin isteri kita ubah, kan, dia beradik dan sebagainya. Ni yang getara sangat. Makin tidak sofa duduk dekat luar. Kan? Kenapa sofa duduk dekat luar? Pasal jin nak tidur dekat luar kot, ustaz. Pasal dalam rumah dia tak boleh masuk, dia panas. Mungkin. Tapi kalau teruk sangat, ada tuan-tuan, ada. Dulu ni, tuan-tuan, saya pun tak tahu cerita ni sahih ke tak sahih, pasal cerita kat kedai kopi, kan. Tapi saya cerita dengan tuan-tuan, bukanlah satu hadis, ni cerita biasa, yalah. Di kampung saya ni, tuan-tuan, di Pematampau. Tuan-tuan pun tahulah di Matampau ni tak mana, kan, dekat Seberang Jaya, Pulau Pinang, Seberang Perai Tengah. Dekat kampung saya ni ada satu banglo besar. Banglo ni berantulah, kata orang kampung. Daripada saya kecil sampai saya pun dah menikah, ada anak, sampai lah ni orang duk kata berantu banglo tu. Nak jadi cerita, ni cerita kedai kopi ni, nak dijadikan cerita. Orang tak boleh duduk dekat banglo tu. Bila duduk kena gangguan. Bila duduk sampai tok rumah dia kata siapa nak duduk free, pilih duduk. Hampa tebas-tebas pokok sikit, hampa duduklah buat macam rumah sendiri. Sampai tahap tu, mainlah seorang Pak Long ni, dia duduk di satu banglo. Jadi dia ni fikir rumah besar, tuan-tuan. Rumah dia besar, kecil sikit daripada rumah Yusuf Aslam. Jadi bila dia duduk di banglo ni, dia
dia buat satu bisnes. Bisnes apa tuan-tuan? Dia buka kedai perabot. Dia buka perabot lah. Dia letak perabot di rumah banglo tu. Bila lori mai hantar perabot di rumah dia tu, dia di banglo tu dia buat sebagai gudang lah, gudang. Jadi dia pun balik rumah. Esok ni bila dia mai balik banglo yang dia jadikan gudang perabot tu tuan-tuan, segelintir perabot, beberapa perabot ni tak ada dalam rumah tu. Pergi tak mana? Duduk dekat traffic light, pekan macam apa. Orang ni nak pergi kerja pagi ni, perabot duduk tengah-tengah jalan ni tuan-tuan. Tu dia dahsyat sampai terang tu. Tu yang diubah oleh jin. Betul ke cerita tu ustaz? Saya cerita kat tuan-tuan, saya pun orang cerita. Tapi cerita ni bukanlah macam mana tuan-tuan lah. Orang kata apa, saya nak bagi contoh sampai tahap macam tu dia boleh ubah, maka berhati-hatilah kan. Dan saya tak tahu cerita tu betul ke tak. Kalau ada orang tampuh tengok boleh komen kan. Macam-macam kita masuk dalam radio kan berkaitan dengan banglo tu. Baik, kita pergi kepada perkara yang keempat. Selamat datang sahabat-sahabat yang masuk. Baik, antara gangguan yang ada lagi dalam rumah ialah bunyi air pilih dibuka di tandas ataupun di bilik mandi. Kita tengah tidur 3-4 pagi, bunyi ayak terbuka dalam bilik ayak. Kita pergi tengok okey saja. Tapi bila kita tidur, ayak terbuka. Pergi tengok kali kedua, memang ada orang buka ayak. Cek betul-betul siapa buka. Kalau tak ada siapa buka, maka berbahaya. Nak buat lagu mana? Pertama sekali, panggil orang yang pandai buat paip dulu. Jangan panggil ustaz lagi. Bomo tak payah. Mengarut. Tuan-tuan jangan berjumpa Tok Bomo mengarut. Bomo yang betul boleh. Pasal bomo ni dalam bahasa Melayu. Kan dalam bahasa Melayu ni panggil bomo, dalam bahasa Inggeris panggil doktor. Dalam bahasa Cina panggil apa? Dalam bahasa Arab panggil tabib. Kalau Cina panggil sensei, kalau Hindu tak tahu nalke kan. Jadi Tok Bomo ni bahasa Melayu dia doktor lah. Tapi dah diubahkan benda tu bila Tok Bomo ya tak betul. Jadi tak payahlah cari perawat Islam. Sebelum cari perawat Islam, pergi cari tukang buat paip dulu. Masalah apa rumah saya paip ni? Malam-malam terbuka. Kan? Tunjuk dekat orang yang buat paip tu CCTV dalam rumah kita. Elok pukul 2. Tidur pukul 3 pagi. CCTV tu bunyi ayak. Bila kita bangun tengok memang ayak terbuka. Orang yang buat paip ni kata, "Ish, abang paip ni tak ada masalah apa. Saya pun guna paip yang mahal." Kan? Abang pun guna paip yang mahal. Kepala paip pun Sorrento. Kepala paip pun 600. Takkanlah kepala paip ni rosak. Maka barulah ada gangguan yang ada di dalam rumah kita. Tu kena macam tu tuan-tuan. Jangan ayak terbuka panggil terus Tok Bomo, panggil terus rawatan Islam. Nanyalah kena benda tu. Ustaz bukan dia nak tahu sangat nak buka paip kadang-kadang kan. Benda tu bukan bahagian dia. Baik. Kemudian yang kelima, bunyi perabot, benda berat, tukul besi diseret, dihempas di dalam rumah, flat, rumah apartmen dan juga kondo. Bunyi orang heret perabot, heret besi-besi, orang yang duduk di flat, kondo, apartmen dan sebagainya. Kan? Bila duduk di koridor ni dengar koridor datang. Dia macam tarik macam tu. Pergi tengok dulu. Jangan tuduh terus. Pasal apa tuan-tuan? Bila hati manusia ni di dalam keadaan yang khusyuk, maka akan ada makhluk yang bernama jin, dia akan ganggu kita. Tuan-tuan tengoklah. Kita nak buat satu benda yang khusyuk, dia akan main kacau kita. Saya bagi contoh, kita nak semayang. Kita duk elok-elok ni, duk tengok-tengok TV, masuk orang azan Zuhur. Allahu Akbar, orang azan. Kita pun ambil semayang, kita pun cuba untuk khusyuk di dalam solat. Kita pun Allahu Akbar. Kita pun auzubillahi minasyaitanir. Kita nak khusyuk ni, maka teringat macam-macam. Setan dia main kacau. Sama juga apabila dengar bunyi-bunyi yang pelik. Kita duduk dalam rumah, bunyi kat atas ni, boom, bunyi pelik ni. Dia berkata musang apa? Duduk dekat tengah-tengah bandar, tak ada musang Kita pun cuba untuk khusyukkan bunyi benda tu, boom bunyi kan. Tiba-tiba setan masuk. Tu bunyi setan lah tu. Nampak tak? Bila main saja macam tu, untuk menghilangkan waswas, untuk menghilangkan fitnah, untuk menghilangkan jin ke manusia ke, nak buat macam mana tuan-tuan? Kena pergi tengok. Baru kita dapat jawapan. Yang manusia yang ada zaman sekarang ni tuan-tuan, dia tak tengok. Dia buat terus dia buat terus kesimpulan, tu jin. Dia duduk di rumah apartmen, rumah flat dan kondo dan sebagainya. Dia dengar dekat atas rumah ni bunyi orang duk heret cangkui.
Pukul 3 pagi dia balik kerja apa ke jam ke apa ke dok blok ke sampai pukul 3 dengar bunyi orang heret cangkui ni dekat koridor. Maka dia pun tak tahu jawapan, dia pun pergi cerita dekat jiran-jiran. Maka dia jadi tersebar cerita. Jadi benda tu kita tahu tak tuan-tuan? Kita tak tahu, kita masih dalam keadaan betul tak betul, betul tak betul. Nak tahu betul kena pergi tengok. Ustaz kalau kita pergi tengok ustaz, dia tak cangkui ke kepala kita? Dia tak cangkui tuan-tuan. Jin setan iblis ni dia kacau kita ni dekat telinga dengan mata saja. Kan? Dia kacau-kacau sikit lagu tu. Yang tak ada lagi tuan-tuan jin yang kita dia main cekik kita ni. Oh, kita bercekik-cekik kita mati. Masuklah berita harian. Kan? Ustaz buat rawatan Islam mati kerana dicekik oleh jin. Nampak kesan jin. Tuan-tuan ada tak macam tu? Ada tapi dalam filem sahaja. Dalam drama TV3 ya ada tuan-tuan. Pasal rajin tengok drama lah. Kita terfikir lagu tu. Dia tak boleh buat apa. Dia tunjuk muka dia sikit-sikit macam tu ya. Maka pergi tengok. Oh betul lah. Nampak kelibat duk tarik cangkui. Baru kita panggil ustaz main buat rawatan. Tiba-tiba naik. Allah ada orang tengah duk bawa cangkui. Baru kita dapat jawapan tuan-tuan lah. Nak dapat gangguan dengan tak gangguan ni kena tepat betul-betul. Kan? Senang ustaz panggil siapa-siapa lah yang boleh berubat, mai tengok sendiri, mai dengar sendiri. Kami pun tak ada lah rasa takut dan sebagainya, pun boleh juga, tak ada masalah. Terpulang kepada masing-masing. Tapi yang pastinya kena bagi soheh dulu tuan-tuan. Baik. Yang ke-6, bunyi guli bola pimpong menumbuk dengan lesung di rumah atas flat. Sama juga flat ke, kondo ke, apartmen ke. Bunyi guli, bunyi bola pimpong, bunyi orang duk tumbuk sambai. Saya tuan-tuan dengarlah beberapa maklumat lah daripada kawan-kawan ataupun daripada di Facebook ni saya duk baca. Saya pun tak tahulah tahap sahih mana. Sebenarnya rumah yang tinggi ni tuan-tuan, apartmen, kondo, flat dan sebagainya, apabila angin di waktu malam, tak tahulah waktu malam ke apa kan, bila angin ni dia lalu saja dekat kawasan apartmen, maka angin tu dia terbelah. Bila dia terbelah, adalah dia punya kira-kira matematik dia, admit dia, maka rumah ni dia akan bunyi kering. Tuan dengar tak saya pakai mic ni? Kering. Dia bunyi seakan-akan macam bunyi guli. Itu kajian yang mereka buat. Dan saya tak tahu tahap soheh tu tahap macam mana. Kalau betul tuan-tuan, maka bunyi guli yang kita duk dengar selama ni, bukan kita tuan-tuan. Saya tak duduk rumah tu. Saya duduk rumah biasa. Maka bunyi guli yang tuan-tuan duk dengar ni sebenarnya bukanlah bunyi daripada jin dan iblis, tetapi adalah bunyi angin yang lalu di rumah flat. Kalau betul. Kalau tak betul, maksudnya ada gangguan. Okey? Ustaz, angin pun angin jugalah ustaz. Saya pun biasa dengar yang ustaz cerita ni. Tapi masalah dia, hari angin pun tak ada, guli dengar bunyi juga. Kita buat rawatan di rumah. Tuan-tuan, kalau ada macam tu, kita buat rawatan. Bahaya. Baik. Yang ke-7, bunyi orang berjalan di dalam rumah ataupun di tingkat atas. Kita duduk tidur, bunyi orang berjalan dalam rumah. Ini gangguan yang ada dalam rumah. Bunyi orang berjalan, tuan-tuan. Baik. Yang ke-8, bunyi pasir benda berat jatuh di atas siling atau bumbung rumah. Duduk dalam rumah, bunyi bam atas siling. Bunyi orang terjun atas bumbung, bam kan. Bunyi golek duduk-duduk. Itu. Yang tu juga gangguan dalam rumah. Kena cek juga. Kalaulah benda tu rumah dia dekat dengan pokok-pokok besar, mungkinlah monyet lintas ke apa, ke beruk ke apa, musang ke kan. Kena tengok juga benda ni kan. Saya dulu pergi rawat tuan-tuan di sebuah rumah di Pulau Pinang. Makcik ni dia panggil saya buat rawatan disebabkan rumah dia ni dia kata kena sihir. Sebab apa kena sihir? Sebab setiap hari ulat bulu ada dalam rumah dia. Bunuh ada. Dia kata, ustaz, rumah saya ni memang kena sihir. Saya tanya, macam mana makcik tahu rumah kena sihir? Makcik tahulah ustaz, rumah makcik ni kena sihir. Sebab apa? Dia pun kata, ulat bulu tiap-tiap hari ada. Maka saya ni bila sampai-sampai ni, kita ni duduk rumah biasa, tak ada angin, tapi ada dengar guli dengan lesung batu selalu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah, okay, mungkin ada gangguan kot. Kalau tak ada angin dan sebagainya, mungkin ada gangguan di rumah tu. Kena buat rawatan. Okey? Kita buat rawatan.
Tak mana tadi, saya pergi rawat rumah makcik ni. Dia kata sebab ulat bulu masuk setiap hari di dalam rumah. Maka kita pun baca-baca ayat-ayat Quran. Maka kita tak rasa pun rumah itu disihir. Kemudian saya pun kata macam inilah makcik, untuk nak mengelakkan gangguan ulat bulu ni ataupun sihir yang makcik katakan ni tak mau ada dalam rumah, saya minta jasa baik makcik ni tolong tebang sat pokok pelam yang ada di tepi rumah yang besar ni. Oh tak apa ustaz kata apa pun makcik buat. Kalau betul lah ada jin, ada sihir di bawah pokok pelam ni, pokok-pokok pelam hak rumah jiran pun makcik akan tebang. Sampai tahap tu, orang ni dia nak berubat kadang-kadang sampai tahap tu. Maka selepas beberapa minggu, dia pun panggil orang tebang pokok pelam yang ada tepi rumah dia. Maka dah tak ada dah ulat bulu masuk ke dalam rumah dia. Maka dia pun telefon, dia kata alhamdulillah sihir tu dah tak ada dah ustaz. Kerana ulat bulu pun dah tak ada sebagainya. Rupa-rupanya bukan kerana sihir, kerana ulat bulu tu banyak dekat pokok pelam. Maka saya pun pokok pelam ni punya pasal lah, tebang pilah, buah pun tak ada dah kan, pasal besar sangat. Itu kadang-kadang tuan-tuan yang berlaku di rumah kita. Gangguan betul ke ataupun bukan gangguan? Kita kena cek benda tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bunyi selalu mencakar bumbung. Tengoklah rumah kita di mana. Kalau rumah dia betul-betul dekat betul-betul town kan, mana nak ada musang. Tu kena tengok. Kemudian yang ke-10, kedai ataupun pejabat tidak dapat dilihat oleh pelanggan seperti dia tidak beroperasi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada kedai premis perniagaan yang buka macam biasa tapi tak ada siapa pun nampak macam kedai tu buka. Benda ni sangat-sangat banyak di Malaysia. Saya buat rawatan di kedai makan yang orang tak nampak ni sangat-sangat banyak. Tahun lepas saja hampir-hampir 10 tuan-tuan. Kedai makan yang tak ada orang kerana kedai kelihatan tertutup. Salah satunya di sekitar utara juga. Dia duduk dengan bini dia dalam kedai makan. Maka berhentilah sebuah kereta di depan kedai. Kereta yang berhenti itu adalah kawan baik lah. Ni cerita betul tuan-tuan, bukan cerita bohong lah. Berhenti depan kedai. Maka suami dengan isteri ni tahulah ni kereta member. Member ni setiap bulan ni mesti main 3-4 kali mesti punya. Kalau tak kena mi goreng, tak boleh duduk. Sebab sedap mi goreng dia. Maka bila dia dengan bini dia tengok kereta member berhenti depan kedai, tak ada masalah lah. Tunggulah kawan tu nak turun. Maka kawan tu pun start kereta, tak singgah. Tak menjadi masalah lah. Mungkin anak menangis di rumah ke dan sebagainya, ada kecemasan ke. Maka malam tu di surau sembahyang maghrib, sembahyang isyak, tanya, "Oi Pak Din, tadi hang berhenti depan kedai aku pasal apa hang tak singgah? Aku duk tunggu hang." Dia kata, "Aku memang singgah kedai hang tutup, macam mana aku nak singgah? Aku pun start kereta, aku belah lah pasal kedai pun tak buka." Itu tuan-tuan lah. Cerita macam ni sangat-sangat banyak. Di Perak pun ada kita buat rawatan. Di Perak ada 2-3 kedai. Di Kedah ada kita buat rawatan kedai. Di Pulau Pinang pun ada kita buat rawatan kedai. Paling jauh di Selangor, bukan di Cyberjaya, di mana kita buat kedai juga kan, ada darah dekat kedai dia. Kemudian bila ada darah tu barulah macam-macam orang tak nampak kedai dan sebagainya. Ni kena buat rawatan kalau kediaman-kediaman yang macam ni. Baik. Perkara yang ke-11, lampu ataupun alat-alat elektrik terpadam dengan sendirinya. Ini cerita drama tuan-tuan. Duduk tengok-tengok tu, pum, terpadam kan. Cek dulu, panggil TMB, panggil wiring, cek semua. Wiring kata tak ada apa. Wiring rumah ni buat 10,000. Kan, panggil TMB kata tak ada bil apa pun. Cek siap terbayar lebih lagi. Bil ni 100. Bil cek pergi bayar 500. Tak ada masalah apa. Mungkin jin buat main-main dengan dia, tutup buka. Tapi tuan-tuan, kalau bil pun tak bayar, bil mai RM50, bayar RM5. Bil tertunggak mai surat kuning, surat merah, surat hitam pun jadi masalah. Pelang pun tak tukar, pakai pelang yang bulat lama kan. Pasal apa? Pasal dia tak mampu. Tak ada masalah. Tiba-tiba bila tengok TV malam-malam ni, lampu duk buka tutup, kipas terbuka tertutup. Maka itu bukan gangguan. Itu disebabkan elektrik dia bermasalah.
Tuan-tuan, baik. Seterusnya tuan-tuan, perkara yang ke-12. Ini tuan-tuan kena cakna. Perkara yang ke-12, makanan yang telah dimasak mudah menjadi basi. Tuan-tuan kalau masak di rumah, tuan-tuan dan perempuan yang masak di rumah, makanan tu dia cepat basi. Kena tengok juga kadang-kadang kita makan beras kan. Kita makan beras. Ada beras yang dia cepat basi, ada beras yang dia lambat basi. Saya di rumah makan satu beras yang saya tak mahu sebut nama dia. Nama dia A. Saya bagi contoh A. Beras ni dia tahan sikit tuan-tuan. Berbanding dengan beras-beras lain, saya duk beli, dia cepat basi. Tapi bukanlah disebabkan gangguan jin, mungkin disebabkan beras ataupun penjagaan dan sebagainya. Dan kadang-kadang boleh jadi juga makanan kita cepat basi kerana dijamah oleh jin. Boleh jadi juga. Ada. Antaranya tuan-tuan, kita buat rawatan, dia masak nasi lemak pukul 4 pagi. Bangun pukul 3, masak. Pukul 5.30, pukul 6 tu dah nak pergi menega dah. Benda tu basi. Sekali tak apalah, mungkin anak dia buat naya ataupun anak dia terlupa kan. Anak dia nak pergi sekolah, mak duk kacau sampai ikan bilis tu. Anak kalut pagi duk pergi sekolah kan, duk cari-cari stokin pun tak ada, ambil stokin kemarin ni, stokin minggu lepas. Terjatuh dalam sampai tomeh. Ambil balik stokin tu, budak pun basuh pakai, maka basi cepatlah. Boleh jadi macam tu juga. Tapi pesakit yang kita pergi rawat ni, basi dia tu direct 5 hari. 5 hari basi. Maka kita pergi buat rawatan. Pergi buat rawatan lah di dalam rumah dia. Kalau dia minta buat berubat di tempat kedai makan dia, kita pergi berubat juga di tempat kedai makan itu. Kan, ikut dia nak berubat yang macam mana, kita akan buat. Lepas tu alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan. Kan, sama juga macam kita rumah kita tuan-tuan. Seumur hidup kita ni, dekat rumah kita ni, bagilah ada sekali kita buat rawatan di rumah kita. Sekali pun memadai dah. Ustaz, kalau tak buat boleh tak? Tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh buat sendiri. Tapi dia rasa tak yakin lah buat sendiri Ustaz. Saya nak panggil perawat Islam jugalah. Boleh panggil perawat Islam. Saya pun boleh pergi rawat di rumah tuan-tuan. Ada nombor telefon di, tuan-tuan tengok di page rawatan Islam Mahmudah. Tuan-tuan boleh kontak Ustaz Sobri dekat situ, deal dengan dia. Di rumah kita tuan-tuan, sebelum kita masuk dulu, kita tak tahu apa yang ada dalam rumah kita. Kita tak tahu. Boleh jadi anak kita teriak disebabkan jin. Boleh jadi barang-barang bergerak disebabkan jin. Boleh jadi cakap-cakap di bumbung, berjalan dalam siling. Boleh jadi benda tu adalah jin. Boleh jadi. Jadi sekurang-kurangnya buat sekali di rumah kita seumur hidup, insya-Allah. Ustaz, kalau nak buat sendiri macam mana? Boleh tak Ustaz bagi petua sikit? Orang tanya, orang PM, bagi petua sikit nak buat sendiri. Tak ada masalah apa tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat macam mana? Kata Nabi, baca surah Al-Baqarah, ulanglah sebanyak yang boleh, maka tiada gangguan jin iblis di dalam rumah kita. Baca surah Al-Baqarah. Weh, panjang Ustaz, berjam-jam lah nak baca. Saya ni baca kadang tak berapa nak lancang sangat Quran Ustaz. Macam mana? Buka YouTube. Buka kat YouTube, kat TV. Buka dekat radio. TV pun tak ada YouTube Ustaz. Buka kat handphone. Handphone boleh lah buka, dengar kat ruang tamu, kat dapur tak dengar. Panggil perawat. Terpulanglah kepada tuan-tuan lah. Tuan-tuan buatlah macam mana pun. Okey, ada gangguan kita buat rawatan. Tak ada gangguan, alhamdulillah, tak ada masalah apa. Baik. Kita nak berhenti sampai ke berapa tuan-tuan? Sikit kita berhenti tuan-tuan lah. Baik. Yang ke 13. Melihat lembaga jin ataupun hantu secara terus. Ini di dalam rumah kita, gangguan yang ada dalam rumah kita. Kita nampak kelibat hantu ataupun jin dalam rumah kita secara tempias ataupun secara nyata di depan mata kita. Nampak macam kelibat Ustaz. Berapa kali? Masuk malam ni 40 kali dah. Bahaya. Anak saya nampak terus Ustaz, ada. Tanya anak dia, cek darjah berapa? Darjah 6. Sekolah mana? Sekolah agama. Nampak macam mana? Nampak Ustaz, dia tunjuk dia punya muka dia. Saya sampai teriak Ustaz. Berapa kali? Banyak kali dah Ustaz. Masuk semalam ni dah 16 kali dah tengok. Itu juga ada gangguan di dalam rumah tuan-tuan. Jaga-jaga. Dia bukan apa dalam rumah ni, bila ada gangguan, dia akan kacau habis suami isteri, cepat bergaduh, cepat panas baran.
Suami ni kira nak marah, isteri ni kira nak bebai. Pasal apa? Pasal ada gangguan dalam rumah. Kena bagi clear dalam rumah kita. Habis rawat dalam rumah, jangan ada maksiat di dalam rumah. Kita habis buat rawatan, kita memagar rumah kita dengan ayat-ayat Al-Quran, maka selamat rumah kita. Jangan bagi ada maksiat dalam rumah. Kalau ada maksiat, masuk balik setan. Jadi jangan bagi ada maksiat. Dan kita jangan buat maksiat lah. Kita tinggalkan dosa-dosa besar, kita berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil. Baik. Perkara yang ke-14, mendengar suara bisikan ataupun suara menyergah, cerkah lah, orang Penang panggil cerkah, dan memanggil-manggil nama. Dengar duduk dalam rumah ada orang bisik kat telinga kan. Pak Cuk, Pak Din, ataupun dia buat bisik tu, Pak Din. Tuan dengar tak? Dia panggil bisik-bisik tu. Kan? Ataupun dia adalah cara-cara dia kuih kaki ke tengah tidur kan, dia cuit-cuit kuih pula dah, dia cuit. Kemudian ada orang cerkah. Cerkah ni selalu tuan-tuan, cerkah ni selalu kita pergi buat rawatan kan, duduk dekat ruang tamu kan, pukul 10 tengok cerita Jackie Chan. Dengar dekat dapur, rumah besar, dapur dia panggil, "Man!" Cerkah lagu tu. Siapa panggil tu? Dia tengok tak ada pun. Buka pintu tak ada orang pun. Pasal rumah ni jauh jiran-jiran, dengar orang cerkah. Yang ni saya pergi buat rawatan, yang ni banyak juga dengar punya cerkah ni. Baik. Kemudian memanggil nama. Dia panggil nama lah, nama kita kan. Dengar selalu sangat tuan-tuan. Takat sekali dua mungkin kita stres buat kerja di tempat kerja, mungkin lah. Mungkin. Tapi kalau mungkin kita punya perasaan, tapi kalau benda ni berlaku kerap sangat, boleh jadilah ada gangguan tuan-tuan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau yang ke-15, kita sampai perkara ke-18 ya tuan-tuan, kita berhenti lah kan. Kita berhenti dah. Kalau ada soalan tuan-tuan boleh tanya soalan. Yang ke-15, nampak kepulan asap hitam, putih dan warna merah di dalam rumah ataupun di dalam bilik. Nampak seketul asap. Kan? Saya dulu kecil-kecil tuan-tuan, saya biasa demam dulu masa kecil-kecil. Demam teruk sangat. Tak ingat ada umur berapa, tapi sekolah rendah lagi. Darjah 1, darjah 2. Demam yang sangat-sangat, Allah Ta'ala ni, yalah kan kita kadang-kadang orang yang jarang demam ni, sekali dia demam teruk. Kalau orang yang selalu demam, dia tak teruk kan. Satu malam tu, bila saya tidur, dia badan lemah. Bila mai pukul tengah malam lah, pukul 2, pukul 3 macam tu kot, tak salah saya bunyi orang tengah menjerit dekat dalam bilik. Bunyi orang tengah cokor. Jadi saya terkejut bila saya bangun. Saya sendiri melihat dengan mata ada sekepul asap yang keluar daripada bilik ni. Dia keluar. Tu yang saya nampak dengan mata sendiri. Lama dah tuan-tuan. Sekepul asap lah dia besar ni. Dia keluar. Tapi nampak asap macam tu ya. Mana ada nampak macam hantu Kak Limah kan, duduk kat tepi tingkap. Njit semut, siapa sakit naik. Tak ada. Hak tu drama, hak tu filem tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terpengaruh, jangan percaya filem bohong ya. Itu asap tuan-tuan. Perkara yang ke-16, pintu dan tingkap bergegar terbuka dengan sendirinya. Pintu rumah terbuka dengan sendiri. Boom, rumah kampung kan. Rumah taman pun jadi juga. Tingkap terbuka sendiri. Tuan-tuan bangun-bangun pagi, tingkap yang sliding door tu terbuka sendiri. Nak kata pencuri, tak curi pun duit. Tak curi pun handphone laptop ke apa kan. Jadi tak apalah kita pun tutup. Mungkin terlupa semalam. Jadi lama tak lagi? Lama ustaz. Masuk malam semalam ni dah jadi kat 25 hari dah, 25 malam. Dia main tingkap sungguh. Kan? Boleh jadilah yang masuk tu adalah jin dan juga syaitan. Baik. Sekelas tuan-tuan, habis dah. Perkara yang ke-17, rasa resah gelisah tanpa sebab bila berada di rumah premis perniagaan. Duduk dalam rumah rasa gelisah, itu tanda rumah kita tidak tenang. Masuk dalam rumah stres, rasa macam tak boleh duduk lah, rasa stres sangat, itu tanda rumah kita ada gangguan. Masuk rumah rasa tenang tuan-tuan. Di tempat kerja dia stres, tempat kerja tuan-tuan lah, dia rasa aduh kerja banyak, dia tak larat dengan ni cuaca hangat. Sampai rumah dia tuan-tuan, buka pintu tu, dia tengok muka anak, dia tengok muka bini, dia tengok suasana dalam rumah, dia rasa tenang. Ya Allah, sejuk. Itu tanda rumahnya tak ada gangguan tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan balik rumah, dia merasa tenang, tengok muka bini, Allah sudah
Tengok muka bini tension tu masa macam aku pergi tidur kopi tu. Itu masalah kepada diri dia. Bukan masalah rumah, masalah diri. Pasal apa yang hang tengok muka bini hang tak suka? Tak tahulah ustaz, saya ni cinta lagi dekat dia. Anak ni baru 9 orang. Tapi saya kebelakangan ni rasa tak sukalah tengok muka dia. Mungkin ada yang tak kena, bukan berubat rumah, berubat diri hang tu. Diri si suami tu kita kena berubat. Takut-takut ada benda yang tak kena. Tuan-tuan, masuk rumah rasa tenang, rasa lapang. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Rasa seronok duduk dalam rumah. Rasa semuk duduk dalam rumah, berbahaya. Berbahaya. Stres duduk dalam rumah. Kira nak marah. Minum kopi dengan kawan, okey, tak ada masalah. Gelak. Huha-huha kan. Kelak main apa ke, futsal ke, badminton ke, tak ada masalah. Balik rumah dia kena nak marah. Itu sekali dua tak apa tuan-tuan. Ni 6 bulan. 6 bulan anak kena marah, 6 bulan bini kena marah. Jaga tuan-tuan. Dan yang terakhir, nak habis dah tuan-tuan. Sering terasa seram bila berseorangan di dalam rumah ataupun premis perniagaan. Duduk dalam rumah, duduk di tempat niaga, berasa seram, sejuk. Bahaya tak ustaz? Tengok seram tu macam mana? Orang jenis penakut, duduk dekat mana-mana pun dia seram. Orang yang tak takut ni, duduk tak mana pun dia tak takut. Pergi duduk kubur pukul 12 malam. Pukul 1 duduk kat kubur. Duduk kat kubur. Kawan dia kata, kami cabar hang ni, apa nama Din. Hang pergi duduk dekat kubur Cina tu pukul 12 sampai pukul 1 ya. Hang jangan bawa ayak, hang jangan bawa rokok, hang jangan bawa makanan apa. Hang pergi duduk ataupun hang diri hang cangkung dekat kubur tu sejam. Kami bagi kat hang seorang 1,000. Duk ada 10 orang 10,000. Jenis bangsa tak takut ni tuan-tuan. Dia duduk dia tak tahu. Bunyi apa ke sikit pergi mempui pergi kat hangpa lah. Hangpa nak bunyi apa aku bukan kacau. Hangpa aku main berdiri ya. Aku bukan korek kubur hangpa pun hangpa tak tahu. Saya bunyi orang lempar batu kan, dia ambil batu, dia kata hampa lempar apa, aku kan takut gua, hang nak bawa mana mai, hang bukan boleh cekik aku. Dia jenis hang tak tahu tu jenis bangsa macam tu. Hak bangsa penakut ni tuan-tuan, duduk pasal malam pun ada hantu, naik motor pun ada hantu, naik kereta tengok side mirror pun dia kata ada hantu. Tu jenis bangsa penakut. Kena tengok juga tuan-tuan, kena tengok juga keadaan. Tapi kalau jenis berani ni, jenis tak ada masalah apa, tiba-tiba bila dia duduk satu tempat tu, terpacak bulu rumah. Duduk satu-satu tempat dalam rumah seorang-seorang ni, berasa macam meremang dia punya bulu tengkuk dia kan. Rasa ada angin lalu. Kerap ustaz, saya rasa ustaz. Dah berbulan-bulan dah saya rasa kan. Saya tak tahu benda apa yang ganggu. Itu ada masalah dalam rumah. Kena buat rawatan di dalam rumah. Saya bagi dah tadi petua. Tuan-tuan yang baru masuk, tuan-tuan kena ulang balik. Kan? Saya bagi dah petua. Macam mana nak buat sendiri? Saya bagi dah tadi. Ustaz, kalau macam tu, payahlah. Panggil main buat rawatan, boleh. Jangan panggil Tok Bomo saja. Panggil perawat Islam. Mana-mana perawat Islam yang tuan-tuan jumpa yang benar, panggil dia main buat rawatan. Senang cerita. Tuan-tuan buka lah Facebook ke YouTube ke mana-mana rawatan saya yang berdekatan dengan tuan-tuan, panggil pergi buat rawatan. InsyaAllah saya boleh buat sendiri lah ustaz. Buat tak ada masalah. InsyaAllah lah, dengan kita buat rawatan, kita berusaha ni, Allah Ta'ala akan memakbulkan kita. Ingat tuan-tuan, bila kita usaha, kita minta dekat Allah. Bila kita minta dekat Allah, kita kena tahu, kita kena buat benda yang Allah suka, baru dia akan makbulkan. Kalau kita buat benda yang Allah tak suka, maka susah doa kita nak diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni dia ambil doa kita tuan-tuan, cuma dia tak kabulkan lagi. Dia tengok bila hang nak taubat, bila hang nak tinggal buat jahat, aku akan kabulkan doa hang. Tapi macam mana nak cukup duit? Kan buat benda-benda yang maksiat. Contoh, jadi bila kita tinggal, kita berdoa, ya Allah, Engkau janjikan dengan kami, barang siapa yang meninggalkan maksiat, barang siapa yang mentaati perintah-Mu ya Allah, angkat doa, Kau akan murahkan rezeki kami ya Allah. Allah Ta'ala janji, siapa sembahyang sunat sebelum subuh, dia akan dapat ganjaran yang lebih baik seisi dunia, daripada petala langit hingga petala bumi. Tuan-tuan mangkit sembahyang subuh, sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunat 2 rakaat, 2 minit ya tuan-tuan. Angkat tangan, ya Allah, Engkau telah janji dengan kami ya Allah, siapa yang sembahyang sunat sebelum subuh, Engkau ganjarkan sebaik-baik ganjaran daripada petala langit hingga petala bumi. Kau dah janji ya Allah, kau mesti bagi kepada aku ya Allah. Allah Ta'ala bagi, pasal kita ungkit kepada Allah, kita claim kepada Allah. Kan? Nak bagi cepat lagi doa kita, Allah Ta'ala ambil. Kita banyakkan sedekah. Jangan sedekah 1,000.
Ustaz kata jangan sedekah 1,000, takkan nak sedekah 2,000? Bukan. Kaedah bersedekah ni tuan-tuan, terpulang kepada tuan-tuan lah. Saya belajar kaedah saya macam ni. Guru saya cerita. Kita sedekah ni biar selalu, tak banyak tak apa, biar selalu. Sehari RM1, tapi tak putih, setiap hari mesti ada RM1. Jangan bubuh RM50 kat masjid 6 bulan. 6 bulan tak sedekah pasal dia bagi RM50, dia bagi dengan 6. Cukup lah aku bagi RM50 untuk 6 bulan. Kan? Tak boleh macam tu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi bila kita bagi RM50 untuk 6 bulan, kita nak ungkit, kita nak claim dengan Allah Ta'ala tu, kita tak ada. Tapi kalau macam kita sedekah hari-hari, contohlah sehari RM1, tak putih, kita angkat tangan, ya Allah, hari ni aku dah sedekah, ya Allah, kan, Engkau mesti bagi kebaikan kepada orang yang bersedekah, ya Allah. Lah ni aku dah bersedekah dah, bukan kau tak nampak, kau nampak aku bersedekah. Kau tolonglah makbulkan doa aku. Cepat Allah Ta'ala makbulkan. Sebab kita apa? Kita buat satu kebaikan. Maka kita ungkit kepada Allah. Esok bagi RM1, tak bagi RM1, belanja kawan minum teh ais. Belanja kawan minum teh tarik. Kan, ya Allah, aku belanja kawan aku minum, ya Allah. Kan, aku nak ungkit, bagilah kebaikan kepada aku, makbulkanlah doa aku. Aku nak menikah ni, ya Allah. Duit aku tak cukup, ya Allah. Tolonglah bagi duit dekat aku, ya Allah. Allah Ta'ala pasti dia bagi. Tunggu sat, dia mesti bagi pada waktu yang tepat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan ada soalan tak? Kalau tuan-tuan tak ada soalan, saya nak berhenti takat ni lah. Dia ada lagi tuan-tuan, saya berhenti takat nombor 18. Dia ada 30. Jadi ada lebih kurang lagi 12. Kita akan sambung lagi pada siri yang kedua nanti, iaitu gangguan-gangguan ataupun hantu yang berada di dalam rumah kita. InsyaAllah apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Sekiranya ada percakapan saya yang mengguris hati, mohon maaf. Sekiranya ada kesalahan yang saya sebut, tuan-tuan bolehlah beri teguran kepada saya. Saya akhiri dengan doa. Tuan-tuan angkat tangan, aminkan doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril amsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.